Assalamualaikum, hai, bertemu lagi kita. Sekarang ni saya tengah menyiapkan beberapa tempahan desain, poster dan stiker, banner. Selepas saya siap desain ni, saya ingin kongsikan langkah yang perlu kita ambil sebelum memulakan perniagaan. InsyaAllah selesai saya kerja ni, saya akan kongsikan. Okay, tunggu, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya telah katakan tadi, pada video kali ini saya ingin kongsikan langkah yang perlu kita ambil bagi memilih perniagaan yang sesuai dengan diri kita. Okey, di sini saya ingin kongsikan ada 4 langkah yang sangat penting sebelum kita memilih perniagaan apa yang perlu kita ceburi. Dan 4 langkah ini kita perlu jalankan seiringan, kita perlu amalkan seiringan. Maksud saya, dia tidak boleh kita 1, 2 saja kita ambil, kita mesti serentak. 4 ini kita perlu lakukan serentak. Dan kita teruskan kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk kita memilih sesuatu perniagaan itu mestilah yang kita minat. Kita minat lakukannya. Dan kita kena fikir, kita kena muhasabah diri kita, apa perniagaan yang kita betul-betul minat untuk buat. Kerana bila kita tidak minat, kita tidak akan bersungguh-sungguh buat. Tapi bila kita betul-betul minat, kita akan bersungguh-sungguh buat. Seperti juga kita minat dengan seseorang, kita suka dengan seseorang, lautan api pun sanggup direnangi. Begitu juga dalam perniagaan. Dalam perniagaan bila kita minat, apa saja cabaran yang datang, kita akan perlu hadapi. Begitu. Apa saja cabaran, kita akan rasa itu adalah sesuatu yang kita perlu korbankan untuk terus kita hadapi sehinggalah kita berjaya. Jadi kita perlu fikir betul apa perkara yang kita minat. Dan kita mesti tahu juga, tidak semua yang kita minat itu kita boleh jual. Tetapi bila kita meminati sesuatu itu, kita akan mudah untuk jual dia. Saya bagi contoh, ada orang yang minat memasak, tapi belum tentu dia boleh menjual masakan. Dan ada orang yang minat memasak dan dia boleh jual masakan tu. Jadi benda tu tidak sama. Tak sama. Kita perlu faham dan kita tahu bezanya. Jadi setiap orang tu dia ada minat dalam perniagaan yang berbeza-beza. Okey? Okey, seterusnya langkah yang kedua, perniagaan yang pertama ini atau perniagaan yang masih baru kita mau mulakan, kalau boleh jangan keluarkan modal yang besar. Kita gunakan apa yang kita ada dulu, dan itulah yang kita gunakan sebagai modal permulaan kita. Dan sekiranya mau keluarkan modal pun, jangan keluarkan modal yang melebihi daripada RM1.000. Kenapa saya katakan begitu? Bila kita keluarkan modal yang besar, bila berlaku perniagaan itu tidak menjadi, kita akan rasa putus asa. Kita akan rasa macam rugilah, baru lagi kerja sama orang, janganlah berniaga, rugi saja. Bila kita mula dengan modal yang rendah, sekiranya perniagaan itu pun gagal, kita rasa masih boleh move on dan boleh mula semula dengan perniagaan yang baru ataupun perbaiki mana yang kurang. Jadi itulah maksud saya, jangan mulakan perniagaan yang baru ini dengan mengeluarkan modal yang terlalu besar. Sebaiknya kita gunakan apa yang kita ada dulu. Kita bongkar rumah kita, mana yang kita boleh jadikan modal, kita jual. Okey. Yang ketiga, perniagaan pertama, perniagaan yang kita baru memulakan ini, apabila kita baru masuk dalam dunia perniagaan ini, kita sebaiknya jual perkhidmatan atau produk yang masyarakat sekeliling kita perlukan. Maksudnya kita jual produk keperluan. Apabila menjual barangan keperluan ini, dia lebih mudah terjual berbanding dengan produk atau perkhidmatan yang kehendak. Sebagai contoh, produk keperluan ini adalah makanan. Semua orang perlukan makanan. Yang contoh lain, pakaian. Semua orang perlukan pakaian. Tapi kita mesti tahu juga, ada sejenis makanan, kategori makanan itu sebagian orang dia adalah kehendak dan sebagian orang lagi dia adalah keperluan. Jadi kita perlu paham, kita perlu fikir untuk keluarkan produk makanan itu kategori mana yang kita sasarkan. Dan sebaiknya kita sasarkan adalah orang yang mampu untuk membelinya. Begitu.
yang semua orang mampu untuk beli. Karena memulakan perniagaan ini kita perlu ambil, bila kita baru mula masuk dunia perniagaan, kita perlu ambil mood orang membeli itu dulu. Kita perlu rasa nikmat berurus niaga dengan orang. Bila kita sudah dapat mood tuh, kita akan mudah ke depan lagi, kita akan belajar ke depan lagi, begitu. Dan yang keempat, langkah keempatnya adalah langkah yang terakhir, dan ini adalah langkah yang sangat penting untuk seorang yang baru mula berniaga, perlu ambil penting langkah ini. Langkah yang keempatnya adalah tentang ilmu. Bila kita mula berniaga, mula masuk dalam dunia perniagaan, kita perlu ada ilmu perniagaan. Dan ilmu ini saya pecahkan kepada dua. Pertama, ilmu yang kita perlu ada tentang ilmu perniagaan yang kita buat tuh. Ilmu tentang produk kita, tentang perkhidmatan kita. Kita perlu lebih tahu A sampai Z, supaya bila pelanggan atau bakal pelanggan kita tanya, kita mudah untuk terangkan. Atau juga bila kita mau memohon mana-mana bantuan dana ataupun pinjaman, kita mudah untuk terangkan tentang perniagaan yang kita mau mulakan dan sudah mulakan ini. Jadi penting, ilmu tentang perniagaan kita itu sangat penting. Ada orang yang dia tidak tahu pun apa yang dia jual, dia cuma tahu jual-jual saja begitu. Dia tidak tahu apa benda yang dia jual, dia cuma jual-jual saja, paham kan? Dan yang kedua, ilmu yang kedua, kita mesti ada ilmu tentang asas-asas perniagaan. Dan ilmu asas-asas perniagaan ini kita tidak perlu pun ikut kelas-kelas dulu. Kita boleh belajar daripada kawan-kawan kita, boleh belajar daripada mana-mana buku, boleh belajar daripada Google, YouTube. Semua ada dikongsikan di sana, percuma saja. Kita boleh ambil satu persatu. Sebagai contoh, ilmu tentang pemasaran, ilmu tentang keuangan, ilmu tentang cara menjual. Kita boleh belajar daripada sumber-sumber yang percuma dulu. Dan dalam masa yang sama, ilmu ini kita perlu terus belajar. Dalam dunia perniagaan ini kita perlu sentiasa upgrade kita punya ilmu dari langkah ini. Sebab dunia perniagaan itu sentiasa berubah-ubah. Jadi dia punya cabaran itu pun sentiasa meningkat. Jadi jika kita tidak tambah kita punya ilmu itu dari masa ke masa, kita akan ketinggalan. Macamlah orang yang tidak belajar ilmu tentang online, bila zaman itu berubah, dia ketinggalan. Jadi saya rasa cukup 4 langkah ini untuk saya kongsikan kepada kawan-kawan yang baru mau berjinak dalam dunia perniagaan tapi masih belum ada idea. Saya harap langkah-langkah ini boleh membantu Anda untuk dapatkan idea perniagaan yang sesuai dengan diri Anda. Semoga ilmu ini bermanfaat. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekiranya ada manfaat, bolehlah share, like video ini, dan jangan lupa subscribe. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.